Sekejap ya. Tak. Semalam punya Emo saya dah tak pakai sebab kalau Emo tu saya tutup browser nanti dia tutup sekali. Jadi saya pakai apps baru. Saya pakai ni yang hitam ni. So yang ni saya boleh gerakkan dia mana-mana saya nak kan. Lepas tu kalau saya tutup browser dia masih nampak lagi lah. Macam tu. Sebab tu saya tukar. Lagipun Emo tu selalu putus-putus kan. Okay, so saya pakai yang baru lah, saya pakai yang ni. Okay, siapa ada dekat sini? So, kedai dah siap kan? Semua orang punya kedai dah ready ya? Okay, so saya akan tutup saya punya ni. So, kita fokus dekat ni saja. Skrin komputer dengan apa ni? Shopee. Okay, ni ada 2 orang ni. Siapa? Fadila Normi. Okay, hai. Mana tadi Baidura? Okay, hari ni saya pula lambat. Biasalah online. Okay, start dekat shipping setting. Okay, masa kita pergi masa nak dekat shipping setting tu, you tak nampak ke option ni DHL, GT, pos laju semua ni tak ada kan? Dia tak ada shipping dekat situ kan? Sebab sebenarnya shipping ni you kena on kan dekat komputer dulu. Lepas tu baru you boleh select. Okay, semalam kan saya ada tunjuk sikit pasal yang laptop punya setting. Tak ada sebab dia kena masuk dalam seller, Shopee Seller Center dulu.
Ini adalah Shopee Seller Center. Yang mana siapa yang berniaga dekat online, dia kena login dekat sini. Okay, kita kena onkan dia dekat sini dulu. Okay, sebab tu bukan semua benda kita boleh buat pakai smartphone. Ada masa-masa kita kena pakai komputer. Bila nak login dia akan minta kod. Kod tu dihantar dekat kita punya phone. Okay, dekat sini bila kita login je Shopee Seller Center, dia akan keluar kita punya alamat kedai. Lepas tu dekat sini ada setting untuk shipping. Kena guna komputer. Lepas tu kita masukkan shipping tu dekat sini, barulah dia akan keluar kat kita punya phone. So kita kena set shipping tu dekat komputer dulu, ataupun kalau you pakai you nak try pakai smartphone, ini alamat dia. sellershopee.com.my. Pergi dekat alamat ni, sellershopee.com.my, login. Lepas tu bila you sampai dekat kita punya setting ni, pergi dekat bahagian bawah, bahagian shipping, onkan dulu. Ini kita punya shop. Dekat bahagian setting shipping ni, kita kena onkan dulu shipping tu. Memang ada benda yang kita kena set pakai komputer. Bukan semua boleh pakai online. So shop setting, kita kena setting bahasa. Payment setting. So dekat sini, kita kena pergi dekat shipping. Pergi masuk dekat sini. sellershopee.com.my. Nanti dia akan hantar SMS code. Dia akan hantar SMS code untuk kita masuk dalam website tu. Boleh buka ke website Seller Shopee ni? Sekejap saya besarkan font dia. sellershopee.com.my. Okay, dah boleh masuk ya? Alright, bagus. Kalau dah boleh masuk, dia punya shipping tu kat bahagian bawah. Bawah shop rating. Kat sini bahagian setting. Turn on benda ni dulu. Bila kita on benda ni baru kita boleh pilih dekat kita punya app. Siapa lagi ada kat sini? Baidura.
Fadila Naomi, Rauda Bahrin, masih lagi geng-geng semalam. Okay, Fadila Naomi okay. Ke you all punya shipping tak ada masalah, you all dah ada Shopee dah. Shipping fee included, jangan on kan. Shipping fee asing kan. Shipping fee turn off. Sebab nanti you punya margin jadi kurang. Shipping fee off kan. Lepas tu on kan GDAC West Malaysia, GDAC East Malaysia. Mesti ada East dengan West lah. Okay, this to ship. Letak 3 ke 5 hari. Untuk save kita letak 3 ke 5 hari. Sebab kita tak nak nanti customer marah bila barang tak sampai. Ataupun you boleh letak 5 ke 7 hari ke seminggu. Tapi jangan lama sangat. Letak 3 ke 5 hari. Letak 3 hari lah. Biasa orang letak 3 hari. Biasanya kalau barang tu ada stok, 3 hari dah boleh dah. Okay. Bila dah tu, cuba pergi balik dekat apps kita, cuba tengok kita punya shipping dah keluar ke belum. Akak punya je problem, memang tak ada suara ke? Pok Kuan Wan, you dengar suara I kan? I memang tak onkan mic sebab takut nanti dia akan duplicate dengar suara tu. Nurlina Hussein siapa pula? Boleh. Okay. Right. So, kita punya shipping dah boleh. So, boleh onkan dia lah. Boleh tandakan shipping dekat app tu. DHL, GNT, Pos Laju, GDAX ni yang biasa kita pakai. I keluar dan masuk balik. Okay. Biasalah dekat rumah saya ni hujan. Kadang-kadang kalau hujan dia efek juga kita punya internet. Okay, lepas kita set shipping, seller wallet, masukkan kita punya card ataupun bank account dekat sini. Saya guna card debit.
Kalau nak masukkan yang lain pun boleh. Oh, ni saya pakai current account. Oh, Irwan. Waalaikumsalam. Lambat masuk. Irwan dah ada account Shopee ke? Okey. Set seller wallet, set shipping. Lepas tu dah ada. Kedai dah ada. Dah set up kedai dah. Irwan punya kedai dah set up. Okey, kalau kita ada kedai belum lagi. Okey, so saya ulang sikit untuk Irwan. Bila kita buka kita punya app Shopee, pergi dekat Mi. Bila kita pergi dekat Mi, ada My Shop dekat atas sebelah kiri ni. Ada My Shop kat sini. Okey. Pergi dekat My Shop ni. Bila kita pergi dekat My Shop, kita set up kita punya kedai dekat sini. Kita letak nama kedai, kita letak cover. Dekat bawah ni kalau kita nak letak produk, so boleh ambil daripada gambar ataupun Instagram ataupun kamera lah. Okey. Daripada dia kedai tu ada dekat Mi. Kedai tu ada kat Mi. Dan kita punya username yang kita guna sebagai pembeli itulah yang akan jadi alamat kedai juga. Saya nak tukar gambar kat profile tak boleh coach. Nak tukar gambar pergi dekat komputer. Bila kita dah set kali pertama memang dia tak tahu lah, kalau saya kat sini boleh je tukar. Okey, lepas tu satu lagi. Saya bagi masa 5 minit untuk Irwan set up kedai. Satu lagi yang you kena ingat, bila dah sampai kat bahagian shipping, you kena masuk kat website ni. https://sellershopee.com.my. Tapi masuk dekat dalam ni bila you dah set up kedai. Bila dah set up kedai baru masuk dalam ni ya.
Saya boleh je tukar. Saya tak tahu kenapa Raudah tak boleh. Kalau saya nak tukar, saya tekan dekat, kalau saya nak tukar profil tu, saya tekan dekat sini dulu, dekat logo ni dulu, kan? Lepas tu dia akan ada edit. So tekan edit ni. Lepas tu bolehlah pilih gambar lain kalau nak. Raudah pakai Android kan? Saya assume semua orang yang ada kat sini semua pakai Android lah. Sebab kalau you pakai handphone mahal macam iPhone, memanglah saya tak boleh nak tolong sebab saya punya phone Vivo je. Okay. Jumpa. Ewan, boleh set up kedai. Nak set up kedai kali pertama boleh buat dekat smartphone. Nak masukkan produk pun boleh buat kat smartphone. Cuma bila sampai dekat part shipping, kena masuk dalam website. Kena masuk dalam website ni. Sally Shopee, sellershopee.com.my. Okay, bye. Anis, apa tu? Uncle Jack pun masukkan dalam peti sejuk. Tu. Boleh Raudah? Boleh tak tukar gambar kat profil? Profil kedai ke profil kita? Kedai dah buka dah. Silap. Tak apa coach. Saya tengok-tengok lagi. Tak boleh. Sekejap. Kalau tak boleh pergi dekat bahagian sini, boleh juga pergi dekat kita punya My Shop. Lepas tu tekan apa ni, gear atas ni. Tekan gear atas ni. Ada My Profile. Dekat My Profile tu pun boleh edit kita punya gambar. Profile kedai Shopee. Kalau tak boleh buat dekat smartphone, mungkin kena buat dekat seller Shopee Center. Okay. Dekat sini kan kita ada shop profile. Dekat sini kita boleh tukar logo lah kalau nak. Dekat sini pun ada edit. So boleh cubalah daripada phone. Kalau tak berjaya, try buat kat website. Biasanya kalau website, semua benda boleh. Nama kedai boleh tukar tak coach? Nama tu sama, dia punya alamat dia memang sama dengan alamat URL kita. Tapi nama kedai tu saya letak dekat logo ni. Nama ni bila dah set dia tak boleh tukar. Sebab dia guna URL apa kedai kita, nama kita sebagai pengguna. Jadi kalau you betul-betul nak bersih, you nak alamat URL tu pun alamat kedai, you kena register barulah. Shopee. Register baru, guna terus alamat kedai.
Sebab yang ni masa mula-mula saya set up kedai ni, nama memang nama saya. Lepas tu baru saya set up kedai dan saya dapati URL dia tu tak boleh tukar. Tapi shop profile tu, nama shop tu kita boleh letak dekat dalam website ni. Tapi once dah letak nama website, saya tak rasa kita boleh tukar banyak kali. Saya tak pernah tukar sebab tu saya tak tahu boleh tukar ke tak. Tapi boleh padam ni. Boleh padam mungkin boleh kot. Boleh. Boleh edit tapi dekat komputer. Okey. Ada soalan lagi? Ada soalan? Saya bagi masa untuk you all buat benda tu sambil kita belajar ya. Sebab belajar online ni memang susah sikit dari segi praktikalnya. Saya faham. Sebab kita bukan depan-depan kan. Kalau Rhoda masih lagi tak boleh tukar profile tu punya nama ke, kena buka website ya Rhoda ya. Okay, Mr. Popcorn Wah tadi mana dia punya komen dah hilang kat bawah. Siapa lagi ada? Sub account tu untuk apa? Sub account kat mana? Saya punya tak ada sub account. Dekat dalam komputer ni ke? Sub
account. Boleh dekat sini boleh letak screenshot, tak boleh ya? Sub account tu Puan Baidura nampak kat mana ya? Saya tak nampak sub account. Ni my shop, account setting. Dekat profile tu gambar kecil tu, kalau acu mouse dekat thumbnail, dia keluar untuk pilih dekat profile gambar kecil. Gambar kecil tu kalau acu mouse kat thumbnail tu dia keluar. Okey, ni maksudnya dia pakai sub account platform. Oh yang ni. Maksudnya kita boleh ada dua kedai. Ataupun account tu maksudnya kita ada staff. Dan staff kita masuk melalui sub account untuk uruskan kedai. Maksudnya kita bagi kita punya pekerja sub account punya akses. Account yang utama adalah kita punya kedai. Kedai kita adalah main account namanya. Lepas tu kalau kita tak nak kita punya pekerja kacau apa-apa yang sepatutnya, macam ubah harga ke kan tiba-tiba kan. So kita bagi dia sub account. Ada staff ke? Kalau tak ada staff tak payahlah, pening je nanti sebab saya pun tak ada sub account. Kalau nak tanya pasal sub account saya kena tanya orang lain yang dah ada. Saya boleh terangkan sebab saya faham bahasa Inggeris dekat sini. Dia kata managing your shop and employee by access control. Maksudnya kita bagi dia peluang untuk akses kedai kita tapi tak perlu menggunakan akaun kita, pakai akaun dia lah. Kalau ada staff silakan. Oh okey, admin. Ya betul, admin. Bukan kita lah. Sebab kita owner kan. Sebab masa mula-mula Shopee ni dibuat, dia guna dia untuk seorang saja kan. Lepas tu makin lama mungkin Shopee dah makin berkembang. Jadi mungkin ada permintaan, jadi dia buatlah sub account tu untuk admin yang lain. Okay, Mr. Po Kuan Wah, mana dia? Po Kuan Wah? Hilang dah dia. Mr. Po Kuan Wah,
Saya tahu 2 orang je kat sini yang belum ada kedai, yang baru start daripada zero, Irwan dengan Mr. Pok Kuadwa. Fadila Nomi, mana Fadila Nomi? Tadi nampak dia. Rauda dah buat kedai. Siapa yang ada problem, minta tolong bagi tahu ya. Nanti kan takut saya busy, usahawan tak sempat nak jawab soalan WhatsApp lain pula. Masa kita dalam kelas ni lah kalau kita nak bertanya. Okay, dia untuk admin. Saya pun tak tahu, bila saya baca baru saya faham. Oh, tengah shipping. Alright. Irwan mana Irwan? Irwan tengah buat kedai. Dia tengah buka kedai. Ni ada 7 orang ni, siapa lagi ni? Shop kita dalam Shopee ni, kita tak perlu buat marketing ke? Bagus soalan tu. Kena. Sebab kedai ramai dalam tu. Sebab itulah ada marketing center ni. Dekat dalam marketing center ni, kalau dekat phone saya, dia baru keluar option untuk marketing. Sebelum ni tak ada tau marketing dekat dalam telefon. Sebelum ni tak ada marketing dalam telefon. Marketing center, ni baru lagi ada. Dekat situ ada discount promotion, ada voucher. Okay, tapi kalau sebelum pada ni, marketing shipping fee 4.77, letak RM5 lah, standard. Biasa orang letak RM5. Okay, so marketing center ialah tempat kita nak buat iklan. Tu ada My Ads. Sebab dekat dalam Shopee, dia punya iklan dia agak murah juga. Dalam RM10 ke RM20 kita boleh boost dan boleh reach ramai orang. Kena buat iklan. Fadila, Nomi? Kalau kita tak buat iklan, nanti takut kedai kita tenggelam. Satu lagi, kalau kita buat, kan kita tengah add produk tu kan. Dalam description tu, kita kena pandai masukkan hashtag yang sesuai. Kita kena pandai masukkan hashtag sesuai dekat dalam tu. Sebab ada orang dia guna hashtag juga masa dia buat carian. Sebab tu kita kena belajar pasal hashtag. Siapa yang tak masuk lagi kelas usahawan tu, kena masuk usahawan dulu baru faham macam mana nak guna hashtag. Sebab hashtag ni makin lama makin penting dalam dunia online. Facebook pun dah ada hashtag. Kalau tidak dulu cuma Instagram dan Twitter je. Tapi sekarang ni semua dah pakai hashtag. So dekat sini ada My Ads. Kalau dekat dalam smartphone dia cuma ada discount promotion dengan voucher je. Tapi kalau dekat dalam komputer, dia ada macam kita boleh boostkan kedai kita tu supaya naik ke atas. Jadi bila kita nak upload produk, dalam description tu pun kita kena gunakan hashtag.
Hashtag yang sesuai. You all tahu kan pasal hashtag kan? Yang mana yang dah masuk usahawan tu mesti dah ingat lagi kita belajar hashtag dalam Instagram. So kita buat ads dekat dalam Shopee, kita pakai keyword. Macam ini kan. Kita boleh letak bajet RM1 pun boleh, satu hari RM1. So dekat sini keyword yang saya main mungkin saya akan guna organic body wash ataupun natural body wash. Sekarang ni boleh dikatakan kebanyakan platform online guna hashtag. Tapi tak kata semualah. Day to ship 7 hingga 30 hari. Ui, lamanya. 7 hari je lah, 7 ke 14 hari. Janganlah day to ship sampai 30 hari. Sebab kalau daripada China pun paling-paling 2 minggu je. 30 hari tu lama sangat. So dekat sini kita main keyword bila kita buat iklan. So kita boleh masukkan duit dekat sini, nak top up. Kita kena, dia macam sistem prepaid lah. Kita masukkan duit sikit, top up. Lepas tu kita letaklah bajet untuk kita punya iklan tu. Boleh letak RM1, RM2. Macam ni, semua produk ni boleh tidak. Masuk hashtag, macam kalau saya jual kalau saya jual sabuk shampoo organik, saya kena letak keyword shampoo organik, shampoo natural, sebab dia bergantung kepada keyword yang orang cari. Macam ini body wash, organic body wash. So kita boleh letak keyword supaya kita punya produk tu keluar bila dia type. Ingat tak kalau kita belajar Google Trend kan? Kalau kita belajar Google Trend, kita masukkan keyword-keyword tertentu. Lepas tu kita tengok trending keyword tu. So dekat dalam Shopee pun macam tu, sebab bila orang masuk kedai, bila orang masuk Shopee, macam kalau saya buka saya punya Shopee sebagai pembeli lah katakan kan. Saya mesti masukkan apa yang saya nak beli. Saya akan cari dekat dalam Shopee tu. Sebab tu bila kita buat iklan, dia sama macam kita belajar Google Ads. Kalau Google Ads nak buat iklan pun kita kena pakai keyword. So dekat dalam Shopee pun kita pakai keyword. Sebab kalau orang nak beli, katalah saya nak beli something kan. Katalah saya nak beli cheesecake. Saya akan masukkan cheesecake dan siapa yang buat ads, dia akan keluar bila orang cari. Sebab tu kita kena buat iklan. Bagus soalan Fadila tu.
Sebab kalau kita tak buat iklan, kita tak keluar lah dekat atas ni. Bila orang type. Tapi dekat dalam Shopee dia tak adalah tulis kat situ sponsored. Dia tak tunjuk yang kita sponsor ke tak sponsor. Tapi siapa yang bayar iklan, kemungkinan dia akan keluar dekat atas-atas ni bila orang cari. Shipping fee. Please set shipping fee. You tahu tak harga produk you berapa berat? Kalau you tahu berapa harga berat produk you, boleh tengok dekat dalam jadual pos laju and then masukkan sama dengan harga pos laju tu. Dan kebanyakan orang yang buat online, biasanya dia pakai prepaid pos laju punya sampul. Kalau pakai prepaid sampul, setiap sampul tu dah ada harga. So follow je harga dekat dalam sampul tu. Letak hashtag, betul, dekat dalam description kena letak hashtag. Sebab ada setengah orang dia akan cari guna hashtag juga, ada setengah orang, okay, macam tadi kan bila saya cari cheesecake, cheesecake tu adalah tempat yang kat mana kita akan gunakan bila kita nak buat iklan ni. Okay. Dan kita boleh letak bid kita. Kita naikkan 1 kg. So you tengok harga 1 kg. Pos laju bagi free. Mana ada pos laju bagi free? Kalau you ada kupon yang menyebabkan Shopee kata you dapat free shipping, then okay, you boleh bagi tahu customer you ada free shipping. Letak hashtag cheesecake kalau kita jual cheesecake lah. Betul. Kita letak cheesecake, kita letak bakery, baking, letak kuih, apa-apalah hashtag yang ke barang kalian orang akan cari. Ni seller Cina, so dia letak semua Chinese character. Saya nampak kat sini tak ada hashtag. Tapi kalau seller Melayu, biasanya dia orang akan letak hashtag. Siapa yang belajar lah, dia akan letak hashtag. Dekat description tu, sebab benda tu membantu juga untuk orang jumpa. Sebab kadang-kadang orang akan cari guna hashtag. Orang akan cari apa ya? Inner magic. Yang ni semua tak ada hashtag pun. Dark chocolate. Letak di description. Yes. GDEX bagi free. Okay. Kalau GDEX bagi free, nanti you boleh letak dekat, you boleh bagi tahu customer lah. Dia orang akan dapat free shipping.
So dekat situ you boleh letak juga dekat seller center ni. Ini kalau you buat iklan tau. Kalau buat iklan based on keyword, dan kita boleh cuba letak bajet. Kalau kita letak bajet, kita boleh anggarkanlah berapa harga kita nak letak. Yang ni mungkin saya letak terlampau rendah, jadi tak ada klik langsung. Tak ada klik langsung sebab terlalu rendah. Jadi kalau kes macam ni kena naikkan sikit lah berapa kita nak bid. Barulah kita akan nampak ada impression dekat sini. So kita boleh control berapa bajet kita nak letak. Okay. Bila you dapat free shipping tu, bukan letak dekat description, you boleh guna kupon. You boleh bagi dia voucher. You create satu voucher free shipping. So dia boleh claim voucher tu. Voucher ni ringgit, kupon free shipping kan, kupon. Discount. Ni shipping fee promotion. By setting shipping fee promotion, kita akan dapat ni lah. Sebab kita takut nanti bila promotion tu dah tak ada, nanti tak boleh ni. So boleh letak kat sini free shipping kalau kita beli lebih daripada nilai tertentu, kita akan bagi dia free shipping. Katalah lebih daripada RM100 dapat free shipping. Macam tu lah. Okay. Yang ni dekat bahagian, alamak dah padam pula. Ini dekat bahagian marketing tools. Okay. Ini order. Kalau ada order kita akan nampak kat sini. Ini produk. Ini kan tadi saya buka ads kan. You pergi dekat marketing center. Ni ada marketing tools. You boleh pilih shipping fee promotion. Discount promotion. Nak bagi voucher kat dia orang pun boleh. Kalau dia lepas dia beli certain value, kita boleh bagi dia orang voucher. So you boleh gunakan free shipping tu, you guna create untuk shipping free promotion. Contoh dekat sini, you boleh letak tarikh. Kalau dia beli, siapa yang beli daripada tarikh 25 sampai 31, 20 orang yang pertama akan dapat voucher RM2. Untuk 100 orang yang pertama, dia daripada 15 hingga 22 hari bulan, kita bagi dia voucher RM2. Kalau dia follow. Ini follow. Kalau dia follow kita punya account, kita bagi dia voucher RM2. So you boleh gunakan GDEX punya free shipping tu untuk buat shipping promotion. Sebab kita letakkan dia dekat situ supaya dia boleh naikkan kita punya quantity orang beli. Kalau you terus letak free shipping, nanti orang tu tak nak beli lagi. So you boleh letak kat situ, kalau beli certain value, you bagi free shipping. Padahal sebenarnya free shipping tu daripada GDEX. Okay? Boleh?
Okay. So you boleh main dekat Selling Center tu. You boleh buat bundle deal pun boleh. Ni kalau you beli 3 benda, ada harga bundle, top pick. Ini iklan tadi, My Ads. Okay, so itu saja. Saya rasa saya dah cover semua kelas shopping. Jadi untuk you all, boleh dikatakan dah belajar habis lah semua kelas shopping shopping ni. Sebab kita dah start daripada kita punya order, kita dah masukkan shipping, kita dah masukkan payment, dan kita dah masuk sikit pasal ads, dan juga kita dah belajar pasal kita nak buat ads, kita kena pakai keyword. Dia ada broad keyword, ada narrow keyword. Kalau broad keyword tu macam body wash, so dia macam lebih general lah. Macam shampoo, cake, cheesecake. Cheesecake pun boleh dikatakan narrow juga. Tapi ada setengah-setengah orang boleh narrowkan lagi produk tu. Kalau shampoo, kita nak organic shampoo. Ataupun khusus kepada nama brand tu terus. Sheila, shampoo Sheila. Saya expect kalau ada 3 hari untuk habiskan kelas ni. Tapi esok kita boleh sambung kalau ada apa-apa soalan. Tapi secara keseluruhannya kita dah cover semua topik yang kita boleh belajar untuk Shopee kali ni. Sebab you all baru set up kedai, mungkin you belum ada lagi function untuk buat live. Ada function untuk buat live tak? Siapa yang kedai dia dah lama hari tu? Baidura Baidura, kalau siapa yang seller-seller yang dah ada kedai, account dia dah lama, dia ada live. Dia ada function live dekat kedai dia. So maksudnya dekat Shopee pun dah boleh buat live. Bukan Facebook je ada live. Kalau saya pergi dekat saya punya kedai, my shop, saya ada nampak feature live semalam. Mana? Oh, dah tak ada pula. Siapa yang dah cecah sale-sale tertentu, dia ada function untuk buat live. Seller assistant ni adalah tempat untuk kita check semua kita punya jualan. So kalau ada produk, kat sini kalau kita nak edit ke, nak update ke, nak buang daripada list pun boleh. Okay. Lepas tu kita boleh tengok customer kita yang lama-lama, kalau dia ada hantar message kat kita dekat sini. Lepas tu shop profile, dia dekat sini. Kalau you perasan saya punya kedai ada, saya punya kedai ada ni tau, ada YouTube. So kalau nak masukkan video, upload video tu kat YouTube baru masukkan dekat kedai. Dia kena ada target point baru layak buat live. Ya betul. Dia kena
dia kena buat sale sampai certain jumlah sale, dia aktif lah, baru dia dapat buat live. Dan itu pun kalau nak buat live, nak dapatkan live tu kita boleh tanya kalau kita layak ke tak, ataupun kita boleh tanya dekat sini. Kita boleh tanya dekat help center ni, kita boleh tanya. Saya pernah tanya. Dia akan bagi tahu kita punya sales sampai berapa banyak baru kita boleh dapat feature live. Hari tu saya cuba hari tu Kona nak buat live. Dekat sini kat sini you boleh tanya. Kalau you nak tanya pasal live, you boleh chat dengan diorang kat sini. Tapi chat waktu bekerja lah ya. Daripada Isnin sampai Jumaat 9 sampai 6 PM nanti akan ada orang tolong jawab. Saya pernah tanya pasal live tu. Kalau kita dah banyak buat sale, kita akan dapat feature tu. Semalam saya nampak macam ada. Bila saya update, ni live streaming. Ni live streaming. Okay. Saya ada live streaming. Jadi tengok kepada kita punya account lah. Ada setengah orang dapat, ada setengah orang tak dapat. SKU tu untuk apa? SKU ni biasanya kalau orang ada website, SKU ni macam, kan kalau kita pergi kedai, bila kita pergi cashier counter tu dia orang scan barcode tu. Sebenarnya SKU tu macam barcode lah juga, dia macam identifier kepada produk tu. Katalah kalau kita ada shampoo, macam shampoo Safi Sheila ada empat jenis. Mungkin satu warna hitam, satu warna pink, satu warna hijau. So setiap brand, setiap kategori ataupun setiap botol tu dia SKU dia lain-lain. Bila ada SKU tu yang bila cashier nak scan pakai barcode tu senang. Kadang-kadang kalau dia scan tak ada, maksudnya SKU tu tak masuk lagi dalam sistem. Kalau kita biar kosong, Shopee akan auto generate SKU untuk kita. So kita tak perlu nak ingat lah apa SKU dia. Kalau kita biar kosong, Shopee akan auto generatekan SKU dia sendiri. Tapi biasanya kalau kedai-kedai besar, dia ada dia punya SKU number dia sendiri sebab dia nak matchkan dengan yang kat kedai. Sebab tu dia orang ada SKU dia sendiri. Okay. Itu soalan pasal SKU lah. QR code. Tak semestinya QR code. Tapi lebih kurang macam tu lah. Macam kalau kita ada kedai dekat siapa ingat pasal Avana? Avana kan satu platform website yang MDEC promote. Kalau kita ada website e-commerce, setiap produk dalam e-commerce tu ada SKU dia. Dia bukan QR code. Kalau tak ada biar kosong je lah. Boleh. Sebab nanti Shopee akan auto generatekan SKU untuk kita. Setiap produk kita masukkan, dia bukan SKU dia kosong tau. Dia ada SKU dia. Tapi Shopee yang dia macam automatic buatkan untuk kita. Okay, ada soalan lagi? Kita biar kosong, bila kita save je automatic akan ada SKU dalam tu. Shopee akan buatkan.
kita punya kita punya SKU. Sistem online semua produk kena ada SKU. Kalau kita tak ada sistem SKU lagi, Shopee akan auto generate lah. Faham bila saya sebut auto generate tu? Macam kalau kita ada Facebook kan, kita ada Facebook ID kita, page kita pun ada page ID. Samalah juga dengan produk. Setiap kali kita upload produk dekat dalam online, dia ada dia punya ID dia sendiri. ID itulah yang dipanggil SKU. Kalau kita Google, SKU tu apa? SKU. Meaning. Stock keeping unit. Jadi dia tahulah stok untuk produk ni ada berapa lagi. Ni nampak barcode ni. So bila dia scan, dia tahu. Sekali dia scan, okay, dah ada orang beli. So dia tolak lah dalam sistem. Katalah kita cakap inventory kita ada 100. Lepas tu ada seorang dah beli, dah bayar. Jadi tinggal 99. Itu guna SKU tu. Sebab bila kita upload dekat dalam Shopee kan, kita cakap kita ada berapa stok kan. Kadang-kadang kita letak kita ada 100 stok. Lepas tu orang beli. So tinggallah 99. Sebab tu kena ada SKU, Stock Keeping Unit. Okay, voucher kalau kita pergi dekat kita punya tu kan, Kalau kita pergi dekat kita punya marketing tools, kita boleh create voucher macam ni lah. So kita boleh bagi tahu dengan customer, kita offer dia free shipping, minimum RM spend. Ini macam mana yang Mr. Po Kuan Wah boleh gunalah dia punya GDEX punya free shipping tadi. Kita bolehlah letak minimum RM30 spend. Masa mula-mula, kita punya minimum spending tu kita jangan mahal-mahal sangat. Kita letak murah dulu sebab kita nak galakkan pembelian dekat akaun kita. Kalau kita letak mahal sangat, takut nanti orang cari free shipping kat tempat lain. So kita letak murah-murah dulu macam RM19 ke, RM20 ke. So bila ramai orang beli dapat free shipping apa semua, jadi makin lama makin ramailah orang akan datang beli dekat kita. Kita punya free shipping tu mesti ada dia punya valid date dia. Kita nak buat sampai bila. Sebab bila kita letak tarikh valid date, orang nak tak nak dia akan beli time tu juga. Dia takut nanti terlepas. Nanti alamak lepas pada tarikh ni nanti kena bayar shipping pula. So dia akan beli cepat-cepat. Okay. Yang ni voucher. Ini voucher yang dah expired sebelum ni. Saya dapat tapi saya tak guna. Akaun saya tak aktif sangat. Selalu saya kalau nak beli apa-apa saya guna akaun anak saya. Sebab kita nak bagi dia punya markah dia tinggi. So saya tak guna saya punya ni, Shopee. Shopee saya guna untuk demo dekat student je. So kadang-kadang Shopee sendiri akan bagi customer voucher-voucher ni untuk galakkan dia beli. Kalau kita ada voucher kita sendiri pun bagus juga. Jadi maksudnya kalau masa tu Shopee tak bagi lagi
Kupon ke, voucher ke, shipping free ke, kita ada. Okay, you try guna dulu, you try buat dulu. Hari ketiga, saya akan jawab question and answer punya session lah. Sebab kalau ikut modul rasanya saya dah cover semua dah. Kita dah masuk voucher, kita dah masuk Shopee Ads. Dan kita dah masuk juga macam mana nak masukkan shipping dan macam mana nak gunakan hashtag, nak target keyword. So you try buat dulu malam ni sampai esok pagi. Esok malam kalau ada soalan kita tanya lagi. So esok mungkin adalah kita punya last day kelas supaya saya boleh masukkan batch baru pula dalam kelas ni. Okay? Macam mana nak setting? Nak pakai Ninja Van. Ninja Van tu dia tak pakai Ninja Van. Ninja Van shipping pakai others. Ninja Van dekat others. Sebab dia bukan dalam pilihan yang ada tadi. Shopee seller, kan kita ada shipping. Letak others dekat bawah Ninja Van. Ninja Van letak bawah others. Ni other logistic provider. Kalau tak ada yang bukan GDEX, bukan Post Laju, bukan GT, bukan DHL, Ninja Van pakai ni, bawa others. Yang penting kita kena ada account lah dengan Ninja Van tu. Nak rujuk semula, bolehlah kot. Sebab nanti akan ada batch baru nak masuk. Okey lah, tak apalah, batch baru nanti saya buat group lain. So ini untuk you all. Kalau ada soalan, nanti tanya. Okey? Okey, saya akan biarkan saya akan biarkan video live ni mungkin sampai hujung bulan 6 sebab you all ada sebulan untuk study balik. Kalau boleh apply lah semua benda yang kita belajar hari ni. Saya tak nak jadi macam group Facebook super tu, belajar tapi tak ada seorang pun buat. Itu pun sama, group free juga. Mr. Pok Kuan Hua, saya tak pasti you dah masuk usahawan ke tak. Nanti saya semak balik. Kalau belum, nanti dalam 8 hari bulan Jun saya akan buat kelas usahawan. Saya jemput you masuk dalam kelas usahawan. Kelas usahawan free. Kalau boleh saya nak semua student saya semua duduk bawah MDEC. Fadilah Nomi dah lama dah bawa MDEC kan Fadilah kan? Dah macam-macam dah dia try. Try apply grant. Udah refresh. Okay, bagus. Maksudnya you dah pernah belajar usahawan lah ya? Okay. So nanti batch ada, pagi ni pun ada orang message saya juga nak belajar Shopee. Tapi saya tak masukkan lagi sebab saya nak you all habis dulu you all punya syllabus baru saya masukkan diorang untuk new batch. Jadi untuk new batch
bawa member masuk. Ya. And then saya galakkan you all masukkan sale, update sales. Sebab saya tak pasti Mr. Pok Kuan Wah you masuk tahun ni ke tahun lepas. Kalau you update you punya sales, tahun ni kita ada EU Plus. EU Plus adalah e-usahawan advance sikit daripada e-usahawan. E-usahawan Plus akan start, tapi nama yang dipilih dalam e-usahawan Plus adalah nama yang MDEC bagi saya. Saya tak boleh announce dekat luar. Saya tak boleh up poster. Saya kena call mereka-mereka yang terpilih oleh MDEC. Siapa yang masukkan sales, dia orang akan dapat. Kalau Mr. Pok Kuan Wah masuk kelas tahun 2019 dan you dah update sales, mungkin you ada dalam database MDEC. Siapa yang tak update sales, tahun ni dia tak dapatlah masuk EU Plus. Kena tunggu tahun depan lah pula. Sebab tu saya selalu remind student saya update sales. Selalu update sales. Kalau tak update sales, you tak dapat keistimewaan dengan MDEC. Okay, kita dah sampai 10.40, cukup 1 jam. Nak masuk sales kat mana Puan? Puan Nur Baidura, you student usahawan ke? Kalau belum masuk usahawan, saya minta you join 8 hari bulan ni nanti Nak update sales, saya buka sekejap Go e-commerce punya website. Ni Go e-commerce, boleh buka dekat phone juga. Saya ada YouTube video macam mana nak masukkan sales. Oh, you baru lagi masuk 8 hari bulan 6. Oh, EU Plus 8 hari bulan 6 akan start. Usahawan Plus akan start 8 hari bulan 6 dan juga usahawan. Sebenarnya 1 hari bulan 6 tapi saya perlukan 1 minggu untuk student untuk penuhkan kelas. Jadi saya akan start kelas saya 8 hari bulan, bukan 1 hari bulan 6. Sebenarnya 1 hari bulan 6 dah boleh buat kelas. Tapi kalau dalam 3 hari takut tak cukup student nanti. Sekejap ya. Mana? Bila waktu terbaik nak post? Update sales. Ni. Upload sales dalam portal. Okey, hai semua peserta program e-usahawan. Okey, pada hari ini saya nak tunjukkan bagaimana anda boleh melaporkan jualan di dalam portal kami www.go-ecommerce.my. Langkah pertama sekali anda perlu login. Okey, so saya tinggalkan link ni kat sini Anda adalah email dan juga password adalah nombor IC. Okey. Langkah pertama anda perlu tekan pada 3 jalur di atas ini, kemudian anda so nanti boleh tengoklah video tu. Dia nak masukkan sales. Bila you login dekat dalam portal Go e-commerce, ingat pakai email yang you daftar masa kelas dulu. Okey, Kak Usin pun pernah masuk kelas juga. Okey. So bila kita masuk dekat dalam tu, gunakan email dan saya selalu bagi tahu student saya untuk masukkan password nombor IC, takut lupa. Sebab kalau pakai password lain, takut tak ingat. Sebab kita ada macam-macam password. Password Maybank lah, password Facebook lah, password email lah kan. Jadi saya selalu bagi tahu student saya gunakan IC sebagai password sebab kita selalunya tak lupa kita punya IC. So bila dah masuk dekat sini, you pergi dekat My Business. Bila you pergi dekat My Business,
you akan diminta untuk masuk, sebelum sampai kat sini, you akan diminta masukkan detail company dulu. Dia akan minta nama company, dia akan minta nombor SSM kalau ada. Lepas tu dia akan minta you berniaga dalam industri apa, link Facebook, link Instagram. Dia akan minta benda tu dulu. Lepas tu bila you dah save, barulah keluar dashboard ni. Dan bila dah keluar dashboard ni, barulah you boleh update sales dan masukkan apa expenses yang ada. Kalau you ada kedai macam gerai ke, so itu adalah jualan sales offline. Tapi kalau benda tu berlaku dekat Facebook, dekat Shopee, dekat Instagram, itu dikira social media. So benda yang dia ada jualan untuk online dan juga jualan untuk offline. So bila you update sales, setiap kali you update sales, you akan dapat point dekat sini. Kita ada point dekat sini. Dan kita boleh claim reward. Kalau dekat sini ada buku copywriting, ada mouse, ada buku, dan yang paling best dia kadang-kadang kalau ada seminar dengan Sifu FBX pun ada nilai dia dekat sini. Ada setengah-setengah student dia orang dapat claim free seminar sebab dia punya pointer dia banyak sebab dia selalu update sales dalam portal. Jadi untuk e-usahawan plus, dia adalah based on invitation. MDEC pilih. MDEC akan bagi senarai nama daripada semua student saya yang dah belajar daripada dulu. MDEC akan panggil untuk kelas e-usahawan plus. Jadi daripada semua student saya yang mana yang update sales, diorang akan tersenarai lah dalam senarai kelas EU plus. Okay. So ada soalan lain? Bagus Puan Baidura tanya pasal sales tu. Tu penting tau. Tu benda yang paling penting untuk melayakkan you untuk dapat kelas advance. Kelas advance EU plus tahun ni baru keluar. Jadi yang akan terpilih daripada tahun 2016, 17, 18, 19, siapa yang ada update sales lah. Siapa yang tak update sales tak terpilih. Lepas tu yang mana yang generate sales tapi dia punya level lagi tinggi, diorang akan masuk kelas accelerator. Accelerator pun kira usahawan daripada e-usahawan juga, tapi diorang ni dah level tinggi sikit. Mungkin sebab dia orang buat jualan guna Facebook Ads kot. So bila dia pakai Facebook Ads dan dia ada team yang besar, jadi diorang terus pergi accelerator, dia tak masuk E+. Tapi macam level-level tuan-puan ni baru berjinak-jinak, you daripada e-usahawan you masuk E+. Tapi E+ tu based on invitation. Mesti update sales. Kalau update sales barulah MD akan pilih. Okay. Jadi saya harap you all bagi tahu kawan-kawan usahawan yang mana yang buat bisnes untuk hadir kelas usahawan saya. Usahawan saya tahu, bukan usahawan trainer lain. Sebab trainer lain tak selalu buat sharing free. Promote pula. Tapi sebenarnya saya suka bagi free. Tak tahu kenapa. Sebab saya tahu tengah PKP ni lah masa yang sangat penting untuk you all yang usahawan lah paling utamanya. Sebab orang bekerja dia orang ada gaji. Usahawan biasanya time-time PKP ni dia orang punya sales drop. Okay. So lepas pada ni esok pagi saya nak you all masuk dalam website Shopee. Kalau boleh pinjamlah laptop kawan-kawan, masuk dalam website Shopee, tengok feature marketing yang ada dekat dalam Shopee.
Okey. Ada soalan lagi? Kita nak tutup kelas kita dah pukul 11. Bagus. Ada lagi soalan? Last. Sebelum kita tutup kedai. iPad boleh. Iwan daripada dulu follow saya. Saya nampak dia komen dekat semua posting saya. Terima kasih Iwan. iPad boleh, laptop pun boleh. iPad dia keluar sama macam laptop lah. Okay, so esok godek-godek dulu yang Shopee Seller Center tu, bahagian marketing tools ya. Tengok bahagian ads, tengok bahagian voucher, tengok bahagian Shopee shipping promotion. So you buat semua benda tu. And then esok kalau ada soalan kita belajar bersama. Okay, saya rasa dah tak ada soalan lain. Kalau dah tak ada soalan lain, saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi esok. Fadilah, Baidura semua ada. Besok sama juga pukul 9. Pukul 9 timing okey kan? You all semua dah habis dinner semua. Siapa yang tengok apa tu cerita Melayu dah nak habis hujung-hujung. Okay, sama-sama. Jumpa lagi. Bye.